Kisah yang akan saya ceritakan selepas ini adalah sebuah kisah yang sungguh menakjubkan. Di sebuah negara di Amerika Selatan, seorang gadis muda bernama Louisa menerima gaji hanya sekitar $2,800 sebulan, terpaksa melakukan dua pekerjaan sebagai polis dan pembantu di salon rambut. Demi membayar kos perubatan ibunya yang sakit teruk, dia bekerja tanpa mengira siang dan malam, namun masa depannya tetap diselubungi hutang keluarga. Dan kemudian, seolah-olah takdir, seorang lelaki Malaysia muncul dalam hidupnya hanya dalam masa 4 minggu perkenalan. Tetapi tempoh singkat itu mengubah kehidupan Louisa sepenuhnya. Melawan tentangan hebat daripada ibu bapanya, Louisa membuat keputusan berani untuk pergi ke Malaysia, sebuah negara yang terletak separuh dunia dari tanah airnya. Apa yang dialaminya di Malaysia melampaui segala sangsiangan. Dan beberapa tahun kemudian, apakah sebabnya ibu bapanya menitiskan air mata di lapangan terbang ketika melawat Malaysia? Sekarang, marilah kita mulakan kisah yang menyentuh hati ini. Sokongan anda melalui langganan saluran ini, menekan butang suka, dan menghidupkan notifikasi adalah dorongan besar buat saya. Nama saya Louisa. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Buenos Aires, Argentina, pada usia 22 tahun. Akhirnya, saya berjaya merealisasikan impian saya untuk menjadi seorang anggota polis wanita. Saya terpaksa belajar sehingga keletihan selama 3 tahun. Apabila saya lulus ujian, ibu bapa saya sangat gembira. Ayah saya menepuk bahu saya dan berkata dia sangat berbangga dengan saya. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Pada hari saya menerima gaji bulan pertama, saya terkejut. Rm2.800. Jika ditukarkan kepada ringgit Malaysia, hanya sekitar itu. Saya tidak percaya. Ini adalah gaji seorang kaki tangan awam. Rakan-rakan sekerja di balai polis juga berada dalam keadaan yang sama. Tiada seorang pun yang mengeluh, kerana semua orang beranggapan itu adalah perkara yang lumrah. Saya membuat keputusan untuk menjadi polis adalah kerana ibu saya. Pada tahun saya tamat sekolah menengah, ibu saya menghidap penyakit yang teruk. Beliau terpaksa dimasukkan ke hospital kerana komplikasi diabetes, dan kos rawatan adalah jumlah yang sangat besar. Negara kami tidak mempunyai sistem kesihatan yang lengkap. Untuk membayar bil hospital, kami terpaksa meminjam wang daripada saudara mara, dan apabila masih tidak mencukupi, keluarga saya terpaksa mencari pinjaman daripada ceti haram. Ayah saya mempunyai kedai runcit kecil, tetapi perniagaan juga tidak menentu. Ekonomi Argentina berubah setiap hari. Satu barang yang semalam berharga 1 peso, hari ini boleh mencecah 1,500 peso adalah perkara biasa. Semua orang akan segera pergi membeli belah sebaik sahaja menerima gaji. Kerana jika wang tunai disimpan, nilainya akan sentiasa menurun. Hanya dengan pekerjaan polis, saya tidak mampu menampung kehidupan. Oleh itu, pada waktu malam, saya bekerja sambilan di sebuah salon rambut di kawasan kejiranan. Itu adalah pekerjaan mudah seperti mencuci dan mengeringkan rambut pelanggan. Pemilik salon itu seorang yang baik hati. Dia tahu keadaan saya dan cuba memberikan saya peluang untuk bekerja sebanyak mungkin jam. Ada hari saya bekerja di balai polis dari jam 6 pagi hingga 3 petang, kemudian bergegas ke salon rambut dan bekerja sehingga 10 malam. Apabila sampai di rumah, sudah lewat tengah malam. Selepas mandi dan naik ke katil, sudah pukul 4 pagi. Saya hanya tidur 2 jam dan terpaksa bangun semula untuk ke balai polis. Kehidupan seperti ini berterusan selama lebih setahun. Rakan-rakan sentiasa mengagumi saya kerana saya seorang kaki tangan awam, tetapi saya tidak merasa gembira. Saya tertanya-tanya, inikah kehidupan kaki tangan awam? Walaupun memakai seragam polis dan meronda di jalanan, saya tidak nampak masa depan saya. Saya hanya ada satu fikiran, yaitu 10 tahun lagi saya masih akan menerima gaji 2.800 dan bekerja di salon rambut. Suatu hari, seorang senior di balai polis berkata kepada saya, "Louisa, kenapa kamu perlu hidup susah begini? Hidup sajalah hari demi hari, lagipun tiada apa yang akan berubah." Mendengar kata-kata itu, hati saya hancur. Senior itu telah menjadi polis selama 15 tahun. Selepas 15 tahun bekerja, gajinya juga setara dengan saya. Peluang kenaikan pangkat hampir tiada.
Malam itu, selepas tamat kerja di salon rambut, saya menangis di dalam bas dalam perjalanan pulang. Saya diam-diam melihat keluar tingkap dan membiarkan air mata mengalir. Saya tidak perlukan kemasyhuran. Saya hanya mahu menjalani kehidupan yang biasa, tanpa hutang. Saya mahu tidak perlu risau tentang sewa rumah setiap bulan. Mahu apabila pergi ke pasar raya, boleh meletakkan barang ke dalam troli tanpa perlu melihat harga. Itulah segala-galanya yang saya idamkan. Saya cuba tidak menunjukkan keletihan di hadapan ibu bapa. Ibu saya masih perlu mengambil ubat secara berkala, dan ayah saya pula keletihan menguruskan kedai. Saya fikir, jika saya rebah, keluarga kami akan berakhir. Oleh itu, saya sentiasa tersenyum. Sekurang-kurangnya di rumah, saya cuba kelihatan gembira. Tetapi setiap kali saya melihat cermin, saya melihat wajah yang asing. Wajah seorang gadis berusia 23 tahun yang kelihatan letih seperti wanita 30 tahun. Kedutan mula muncul di sekeliling mata saya dan rambut juga gugur banyak. Rakan-rakan saya kelihatan lebih ceria dan cantik daripada saya. Saya rasa seperti hanya saya yang semakin tua. Setiap malam saya berdoa, "Ya Tuhan, berikan saya satu peluang. Satu peluang untuk keluar dari kehidupan seperti neraka ini." Saya telah hidup dengan sangat gigih. Tidak pernah malas. Jadi mengapa kehidupan saya begitu susah? Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tiada jawapan, tetapi doa saya akan didengari dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Ia akan berlaku hanya seminggu selepas itu. Ia adalah malam Jumaat. Saya tamat kerja di salon rambut dan melangkah keluar. Masa itu sudah melebihi pukul 11 malam. Saya perlu berjalan kaki sekitar 10 menit untuk sampai ke perhentian bas. Jalan raya sunyi sepi, kadang-kadang ada beberapa orang mabuk lalu, dan dari jauh terdengar bunyi anjing menyalak. Saya terlalu letih sehingga langkah saya hampir terhuyung-hayang. Malam itu, kaki saya terasa sangat penat. Saya terpaksa berdiri sepanjang pagi di balai polis, dan di salon rambut juga perlu berdiri berterusan. Tumit kasut sudah haus. Setiap langkah mengeluarkan bunyi berderit. Perhentian bas sudah kelihatan di hadapan mata. Saya fikir, hanya perlu berusaha sedikit lagi. Tepat pada masa itu, tiba-tiba ada bunyi berkeriut datang dari atas kepala saya. Saya mendongak dan melihat papan tanda besi lama sedang bergoyang. Saya tidak tahu sama ada skru longgar atau tidak, ia berayun kuat dalam angin. Secara naluri, saya merasakan bahaya. Saya fikir saya perlu cepat mengelak, tetapi badan saya tidak mendengar kata. Kerana terlalu letih, reaksi saya sangat lambat. Papan tanda semakin condong dan saya hanya berdiri di situ terpinga-pinga melihatnya. Tepat pada saat itu, seseorang memegang tangan saya dan menarik kuat. Saya jatuh tersungkur ke sisi dan sejurus selepas itu terdengar bunyi dentuman. Papan tanda itu telah jatuh, ia jatuh tepat ke tempat saya berdiri tadi. Jika tidak mengelak tepat pada masanya, mungkin saya akan cedera parah. "Adakah Anda okey?" Seorang lelaki asing bertanya kepada saya dalam bahasa Inggris. Saya tahu bahasa Sepanyol dan bahasa Inggris, jadi saya menjawab dalam bahasa Inggris. "Terima kasih. Jika tidak kerana awak, saya pasti dalam masalah besar." Lelaki itu bercakap bahasa Inggris dengan lancar. "Mujurlah, tentu Anda sangat terkejut." Pada masa ini, barulah saya melihat orang itu dengan teliti. Dia seorang Asia, kelihatan seperti orang Jepun atau Cina, berperawakan sederhana dan memakai cermin mata. Melihat beg galas yang dipakainya, saya menganggap dia adalah seorang pelancong. Usianya sekitar 27,28 tahun. "Nama saya Ahmad Taufik bin Mohad Razali. Saya dari Malaysia." Dia menghulurkan tangan untuk bersalaman. Saya juga menghulurkan tangan. "Saya, Luisa, saya orang tempatan di sini." Terima kasih banyak-banyak. Tepat pada masa itu, bas juga tiba di perhentian. Saya perlu menaiki bas itu. "Itu bas saya berkata. Dan Taufik juga berniat untuk menaiki bas yang sama. "Saya juga dalam perjalanan pulang ke rumah tumpangan. Boleh kita pergi bersama?" Kami naik bas bersama. Semasa menunggu di perhentian bas, kami mula berbual. "Ini kali pertama awak datang ke Buenos Aires?" Saya bertanya. Taufik mengangguk. "Ya, saya baru tiba hari ini. Saya merancang untuk mengembara di Amerika Selatan selama kira-kira sebulan."
dan Buenos Aires adalah bandar pertama. Sebulan, saya terkejut. Cuti yang panjang sungguh. Taufik tersenyum. Syarikat saya memberi cuti panjang. Saya ingin mengambil peluang ini untuk meneroka Amerika Selatan, tempat yang saya idamkan untuk kunjungi. Saya merasa sangat cemburu. Syarikat yang memberikan cuti sebulan kepada pekerja pasti, syarikat yang sangat baik. Bas tiba dan kami naik bersama. Bas agak lengang. Kami duduk bersebelahan di kerusi belakang. Taufik melihat keluar tingkap dan berkata, "Sudah lewat malam, tetapi masih ramai orang, ya?" Saya menjawab, "Pada waktu ini masih ramai orang yang perlu bekerja, sama seperti saya." "Cik Luisa bekerja apa?" Taufik bertanya. "Saya seorang polis," jawab saya. Taufik kelihatan terkejut. "Benarkah? Jadi mengapa pada waktu ini Anda menaiki bas seorang diri?" Saya teragak-agak seketika, tetapi entah mengapa saya ingin berkata benar kepada Taufik. Gaji polis tidak cukup untuk hidup, jadi saya terpaksa bekerja sambilan di salon rambut. Saya baru tamat kerja di sana dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Wajah Taufik menjadi serius. "Tentu Anda sangat susah." Dia tidak kelihatan kasihan, tetapi seolah-olah dia benar-benar cuba untuk memahami. Saya memberikan senyuman kelat. "Sudah biasa. Saya telah hidup seperti ini selama lebih setahun." Kami terus berbual. Taufik bertanya kepada saya tentang tempat-tempat pelancongan yang patut dilawati di Buenos Aires dan saya menunjukkan kepadanya apa yang saya tahu. Dia mendengar dengan penuh perhatian, malah mencatat di teleponnya. "Jika ada Cik Luisa sebagai pemandu pelancong, alangkah baiknya," katanya sambil tersenyum. Di dalam bas, kami secara spontan berkongsi cerita masing-masing. Taufik bercerita tentang Malaysia, manakala saya bercerita tentang realiti di Argentina. Saya merasa semakin selesa. Seolah-olah kami adalah rakan yang sudah lama kenal. Apabila bas tinggal kira-kira 3 perhentian lagi dari perhentian saya mula bersiap untuk turun. "Di mana rumah Cik Luisa?" Taufik bertanya. Saya menjawab, "Perlu melalui 3 perhentian lagi." Pada masa itu, Taufik tiba-tiba berkata, "Saya ingin menjemput Anda minum secawan kopi, bolehkah? Saya ingin berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa saya dengan cara yang sepatutnya." Saya melihat jam, sudah hampir tengah malam, tetapi saya tidak mahu menolak. "Baiklah, tetapi pada masa ini tidak banyak kedai kopi yang dibuka." Apabila saya berkata begitu, Taufik bertanya, "Anda tahu tempatnya?" Saya berfikir sejenak. Jika turun di perhentian sebelum perhentian saya 3 perhentian, ada sebuah kedai kopi kecil yang dibuka sehingga larut malam. "Kalau begitu, mari kita turun di sana," kata Taufik. Saya terkejut. "Tetapi di mana rumah tumpangan awak?" "Awak kata awak menaiki laluan bas ini." Taufik tersenyum. "Rumah tumpangan saya perlu melalui kira-kira 10 perhentian lagi dengan bas ini. Tetapi tidak mengapa. Itu adalah arah yang bertentangan. Bukankah terlalu jauh?" Saya berasa bimbang. Taufik menggelengkan kepala. "Tidak mengapa, saya mahu berbual dengan Cik Luisa. Saya boleh menaiki teksi pulang." Saya dapat merasakan keikhlasannya. Dia bersedia turun bas lebih awal daripada rumah tumpangannya hanya untuk minum kopi dengan saya. Jantung saya mula berdebar kencang. "Awak pasti tidak mengapa?" Saya bertanya lagi. "Ya, pasti," jawab Taufik dengan suara yang penuh keyakinan. Kami turun bas bersama 3 perhentian lebih awal. Udara malam terasa sejuk. Sambil berjalan kaki ke kedai kopi, saya mengeling Taufik. "Siapakah lelaki ini? Kami baru bertemu sejam yang lalu. Mengapa saya merasa begitu selesa? Dan mengapa dia sanggup pergi ke arah yang bertentangan dengan rumah tumpangannya hanya untuk meluangkan masa bersama saya?" Kami sampai di kedai kopi. Kedai itu hampir kosong, dan kami memilih meja di sudut. Saya memesan secawan cappuccino, dan Taufik memesan secawan kopi latte. "Bagaimana awak melihat Argentina?" saya bertanya dahulu. Taufik berfikir sejenak dan berkata dengan berhati-hati, "Sejujurnya, saya agak takut. Rakyat di sini sangat peramah, tetapi saya dengar keselamatan tidak begitu baik. Sebenarnya, apabila berjalan di jalanan, saya juga merasa agak tegang." Saya memberikan senyuman kelat. "Ya, saya seorang polis, tetapi sejujurnya keselamatan di negara saya tidak baik, terutamanya pada waktu malam, perlu sangat berhati-hati." Taufik mengangguk. "Kalau begitu,
mengapa Cik Luisa berjalan seorang diri. Bahaya sungguh. Saya menjelaskan keadaan saya dengan lebih terperinci, bahawa keluarga saya berhutang banyak kerana bil hospital ibu, bahawa gaji polis saya hanya sekitar RM2,800 Malaysia. Taufik mendengar cerita saya dengan senyap. Dia tidak memotong kata, hanya mengangguk dan mendengar. Bagaimana pula dengan Malaysia? Saya bertanya. Taufik teragak-agak seketika dan berkata, Malaysia juga tidak sempurna, persaingan sangat sengit dan tekanan juga banyak, tetapi sistemnya sudah pasti lebih stabil. Gaji dibayar tepat pada masanya, dan kos hospital kebanyakannya ditanggung oleh insurans. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Gaji dibayar tepat pada masanya kedengaran asing. Di tempat kami, kadang-kadang gaji lambat 1 atau 2 bulan adalah perkara biasa. Dengan alasan bajet kerajaan tidak mencukupi, kos hospital ditanggung oleh insurans juga seperti mimpi. Kami berbual sehingga pukul 2 pagi. Taufik berkata dia seorang pekerja pejabat, hanya seorang yang bekerja biasa. Dia berkata ingin mengembara di Amerika Selatan selama sebulan untuk memikirkan semula kehidupannya. Esok awak ada masa? Taufik bertanya. Saya tidak begitu tahu tentang Buenos Aires. Saya ingin meminta anda menjadi pemandu pelancong. Sudah tentu, kosnya saya akan tanggung. Saya ragu-ragu. Esok adalah hari Sabtu. Saya tidak perlu bekerja di balai polis, tetapi ada kerja di salon rambut. Tetapi entah mengapa saya tidak mahu menolak. Saya merasa sangat selesa apabila berbual dengan Taufik. Dia mendengar cerita saya dengan serius dan tidak menunjukkan rasa kasihan. Dia hanya cuba untuk memahami. Baiklah, esok kita jumpa pukul 10 pagi ya, jawab saya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya mempunyai perasaan yang pelik, sedikit teruja dan sedikit bimbang. Seorang lelaki yang baru saya temui hari ini, mengapa boleh membuat saya tergugat sebegitu rupa? Saya menggelengkan kepala. Dia adalah orang yang akan kembali ke Malaysia selepas sebulan lagi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak berharap. Pagi keesokan harinya, saya bangun lebih awal daripada biasa. Saya mandi dan menggeledah almari pakaian, tiada pakaian yang elok. Hanya ada seragam polis atau baju teh lama yang dipakai di salon rambut. Akhirnya, saya mengeluarkan seluar jin dan baju kemeja putih yang paling bersih. Ibu saya sedang membancu kopi di dapur. Luisa, hari ini kamu hendak ke mana? Ibu bertanya. Saya hendak berjumpa kawan, saya berbohong. Jika saya berkata hendak berjumpa seorang lelaki Malaysia, pasti ibu akan bimbang. Tempat pertemuan adalah di sebuah dataran di pusat bandar. Saya tiba 10 minit lebih awal. Taufik sudah berada di sana. Dia memegang 2 cawan kopi di tangannya. Saya rasa anda belum sarapan. Dia tersenyum dan memberikan 1 cawan kepada saya. Saya terharu. Ini kali pertama saya bertemu seorang lelaki yang begitu peka. Terima kasih. Berapa harganya? Saya cuba mengeluarkan dompet, tetapi Taufik melambaikan tangan. Tidak mengapa. Anggap sahaja ini adalah kos pemandu pelancong. Ya. Saya merasa sedikit malu tetapi tetap menerimanya. Mula-mula, kami pergi ke lokasi pelancongan terkenal melihat bangunan-bangunan berwarna-warni di kawasan La Bocha. Taufik mengambil banyak gambar. Dia mengajak saya bergambar bersama, jadi kami mempunyai beberapa keping. Dalam gambar, wajah saya kelihatan berseri selepas sekian lama. La Bocha adalah salah satu tarikan pelancong yang paling terkenal di Buenos Aires. Jalan Caminito dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang dicat dengan pelbagai warna cerah. Ada juga orang yang sedang menari tarian tango. Taufik seronok mengambil gambar. Tempat ini sangat cantik, Taufik teruja. Saya ketawa dan menjawab. Walaupun pelancong semua berkata begitu, tetapi penduduk yang tinggal di sini sangat susah, hanya luaran sahaja yang gah. Taufik memandang saya, Cik Luisa sentiasa berfikiran sangat realistik, ya? Saya mengangkat bahu. Kerana realitinya memang begitu. Kisah dongeng hanya untuk pelancong sahaja. Tiba waktu makan tengah hari, Taufik mencari sebuah restoran. Ia adalah sebuah kedai yang pakar dalam asado, daging panggang ala Argentina. Ia bukan restoran mewah, tetapi tempat yang bersih yang sering dikunjungi oleh penduduk tempatan. Asado di sini sangat terkenal. Awak mesti cuba, saya cadangkan. Melihat menu, Taufik berkata, Cik Luisa pesanlah apa yang anda suka, saya akan bayar. Saya menolak. Tidak boleh.
Biar saya bayar, ini negara saya. Taufik tidak berkeras. Kalau begitu, kita kongsi dua, ya. Mendengar kata-kata itu, saya merasa lega. Saya dapat menjaga harga diri saya. Kami memesan asado. Daging panggang di atas bara api dibawa keluar. Baunya sangat menakjubkan. Taufik menggigit sekeping dan teruja. Sedap sungguh. Selepas selesai makan dan membayar, Taufik membayar tepat separuh. Dia tidak membayar lebih walaupun 1 peso. Saya merasa pelik. Biasanya lelaki ingin kelihatan budiman di hadapan wanita dan membayar semua, tetapi Taufik berbeza. Mengapa awak berkeras mahu berkongsi dua? Saya bertanya. Taufik menjawab dengan serius. Kerana saya rasa Cik Luisa akan merasa tidak selesa. Anda seorang yang mempunyai harga diri yang tinggi. Jika saya bayar semua, Anda akan merasa seperti berhutang. Saya terkejut. Seorang yang baru bertemu sehari boleh memahami saya dengan begitu baik. Ya, saya adalah orang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Walaupun miskin, saya tidak mahu menerima sedekah. Taufik telah menyedari perkara itu. Pada sebelah petang, kami pergi ke sebuah kedai buku, kerana Taufik berkata dia suka membaca buku. Di sana, dia menemui sebuah buku oleh seorang penulis Malaysia yang telah diterjemahkan ke bahasa Sepanyol. Oh, di sini pun ada buku Malaysia, dia terkejut. Saya juga mengambil buku itu. Adakah sastera Malaysia bagus? Ya, sudah tentu. Baru-baru ini, penulis Malaysia semakin diiktiraf di seluruh dunia, Taufik berkata dengan bangga. Saya ingin membeli buku itu. Tetapi apabila melihat harga, saya berputus asa. Ia terlalu mahal. Mungkin Taufik menyedari. Biar saya hadiahkan kepada Anda, ya. Saya menggelengkan kepala. Tidak mengapa, terima kasih. Tetapi dalam perjalanan ke kaunter bayaran, Taufik telah mengambil buku itu. Saya cuba menghalang, tetapi dia sudah selesai membayar. Ini hadiah. Selepas ini, apabila membacanya, ingatlah tentang Malaysia, ya. Saya tidak tahu berkata apa-apa selain terima kasih. Pada waktu malam, kami duduk di sebuah kedai kopi. Taufik bertanya dengan berhati-hati, Cik Luisa mahu tinggalkan Argentina? Saya menjawab dengan jujur, ya. Setiap hari saya memikirkan perkara itu, tetapi kemana saya boleh pergi? Saya tiada wang dan tiada visa. Taufik mengangguk. Jika ada peluang, Anda mahu pergi kemana? Saya berfikir sejenak. Tempat yang selamat. Tempat di mana saya boleh berjalan seorang diri pada waktu malam tanpa rasa takut. Tempat di mana gaji dibayar tepat pada masanya dan tidak perlu risau tentang bil hospital. Malaysia adalah tempat yang seperti itu, kata Taufik. Tidak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya keselamatan asas terjamin. Di sana, seorang gadis boleh pergi ke kedai serbaneka seorang diri pada pukul 12 malam tanpa masalah. Saya tidak percaya. Benarkah? Taufik mengangguk. Hari kedua, kami juga meluangkan masa bersama. Setiap kali memberikan tip, Taufik sentiasa berhati-hati menyimpan resit. Apabila menaiki teksi, dia juga memeriksa meter. Saya bertanya, mengapa awak begitu teliti? Taufik menjawab, di Malaysia itu adalah perkara biasa. Mengira dengan tepat adalah cara untuk menghormati antara satu sama lain. Kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam dalam diri saya. Di sini, bekerja sambil lewa adalah perkara biasa. Duit baki ada sedikit salah pun diabaikan, dan resit juga sering tidak diberikan. Tetapi Taufik, semuanya perlu tepat. Hari ketiga, saya membawa Taufik ke tempat yang paling saya suka, yaitu sebuah taman kecil di tepi sungai. Tempat itu tidak ramai orang, jadi sangat tenang. Kami duduk di bangku batu dan melihat sungai. Apakah impian Cik Luisa? Taufik bertanya. Saya tersenyum kelat. Impian? Ada gunanya ke? Lagipun tidak mungkin menjadi kenyataan. Taufik berkata dengan serius. Walaupun begitu, masih perlu ada impian. Ia adalah perkara yang membantu kita untuk terus hidup. Saya berfikir lama dan berkata dengan berhati-hati. Dapat menjalani kehidupan yang biasa, hidup bahagia bersama keluarga tanpa hutang, itu adalah impian saya. Taufik memegang tangan saya. Impian itu pasti akan menjadi kenyataan. Saya ingin mempercayai kata-kata itu, tetapi Taufik akan kembali ke Malaysia selepas sebulan lagi. Kami mungkin tidak akan bertemu lagi. Saya merasa sangat sedih dengan kenyataan itu, tetapi tidak meluahkannya. Saya mahu menikmati saat ini. Malam ketiga telah tiba.
Kami berjalan-jalan di bandar sehingga larut malam, kedua-duanya tidak banyak bercakap. Seolah-olah kedua-duanya mahu mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat meluahkannya. Biar saya hantar awak pulang ke rumah tumpangan, saya berkata. Taufik berkata tidak mengapa, tetapi saya tetap berkeras. Saya mahu berada di sisinya sedikit lagi. Rumah tumpangannya berada di kawasan bandar lama. Pada waktu siang ramai pelancong, tetapi pada waktu malam sangat sunyi. Kami masuk ke lorong kecil, lampu jalan berkelip-kelip, nampaknya sudah rosak. Tiba-tiba ada suara orang di hadapan, 3 lelaki muncul. Mereka kelihatan berusia awal 20-an dan nampaknya sudah mabuk. Seorang daripada mereka menghampiri kami, "Hei, nak lalu sini kena bayar tol lalu jalan." Saya tegang. Saya telah belajar cara mengendalikan situasi ini dalam latihan polis, tetapi apabila benar-benar berhadapan, saya tetap merasa takut. Taufik menolak saya ke belakangnya. "Berapa?" Taufik bertanya dengan tenang. 2 orang 50 peso cukuplah. Lelaki itu ketawa sinis. Itu adalah jumlah yang besar. Bagi orang seperti kami, itu adalah kos sara hidup seminggu. Taufik mengeluarkan dompet. Ada 10 peso sahaja. Mereka ketawa terbahak-bahak. Kalau begitu, bagi beg tangan dan telepon gadis ini, jantung saya berdegup kencang. Dalam beg tangan saya ada kad polis, telepon juga merupakan barang yang sangat berharga bagi saya. Taufik melangkah setapak. "Tidak boleh, yang itu tidak boleh." Suaranya menjadi keras. Mereka marah dengan penuh ugutan. "Apa kau cakap? Kau berani?" "Dia seorang polis," Taufik berkata dengan tegas. "Apa yang kamu lakukan adalah merompak. Balai polis hanya 10 minit dari sini, dan jika saya melaporkan kepada polis sekarang, kamu akan tamat riwayat." Saya terkejut. Saya tidak faham mengapa Taufik boleh setenang itu. Mereka juga kelihatan keliru, saling bertukar pandangan. "Polis?" Seorang lelaki bertanya dengan ragu-ragu. Taufik berkata kepada saya, "Luisa, tunjukkan kad polis awak kepada mereka." Saya menggigil membuka beg dan mengeluarkan kad polis. Apabila mereka melihat kad polis, mereka berundur. "Sial, betul polis?" Mereka mencarut dan kemudian menghilang. Pada masa itu barulah lutut saya terasa lemah. Taufik memegang saya. "Awak oke?" Dia bertanya dengan bimbang. Saya mengangguk, tetapi air mata terus mengalir. Bukan sahaja kerana takut, tetapi juga kerana saya sangat terharu apabila Taufik telah melindungi saya. "Terima kasih. Jika tidak kerana awak, saya pasti dalam masalah besar." Taufik memeluk bahu saya. "Sekarang sudah oke. Semuanya sudah berlalu." Saya menangis lama dalam pelukannya. Ketegangan dan ketakutan yang terkumpul selama ini seolah-olah pecah serentak. Selepas saya kembali tenang, kami terus berjalan. Kali ini kami memilih jalan yang lebih terang. Apabila sampai di hadapan rumah tumpangan, saya mengumpul semua keberanian. Saya tidak mahu menyembunyikannya lagi. "Taufik," saya memanggilnya. "Ya, awak cakaplah." Dia memandang saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Saya suka awak. Nampaknya saya sudah jatuh cinta dengan awak." Mata Taufik terbuka luas. Saya terus berkata, "Kita baru kenal 3 hari. Pelik, bukan? Tetapi saya pasti, saya tidak pernah bertemu sesiapa seperti awak. Awak memahami, menghormati, dan melindungi saya." Taufik memegang tangan saya juga cinta awak. "Luisa," dia berkata dengan serius. "Sejak saat pertama bertemu dengan awak, saya sudah tahu, saya fikir orang ini sudah. Saya suka dengan kekuatan dan kejujuran awak." Malam itu, kami berciuman. Ciuman panjang di lorong kecil, dunia seolah-olah berhenti. Saya tertanya-tanya, adakah saya layak mendapat kebahagiaan seperti ini? Taufik berkata, "Saya akan membatalkan semua jadual perjalanan yang tinggal. Saya mau tinggal di Buenos Aires sepanjang sebulan untuk meluangkan masa bersama awak." Saya terkejut. "Tetapi awak tidak mahu pergi melihat bandar-bandar lain?" "Awak lebih penting," Taufik berkata dengan tegas. "Saya akan memilih awak daripada perjalanan pelancongan." Air mata saya mengalir lagi. Kali ini adalah air mata kegembiraan. Malam itu, apabila pulang ke rumah, saya tidak dapat tidur. Jantung saya terus berdebar-debar. Saya tidak pernah bermimpi bahawa perkara ini akan berlaku dalam hidup saya. Taufik adalah orang yang telah membawa harapan kepada saya. Kali pertama saya melihat masa depan saya begitu cerah.
Sebulan selepas itu adalah masa yang paling bahagia dalam hidup saya. Taufik benar-benar membatalkan semua jadual perjalanan dan tinggal di Buenos Aires. Kami hampir berjumpa setiap hari. Pada hari saya bekerja di balai polis, kami bertemu selepas waktu kerja. Dan pada hari saya bekerja di salon rambut, Taufik akan menunggu saya di sebuah kedai kopi berhampiran. Kadang-kadang saya melihat imej Taufik sedang duduk membaca buku dan melihat saya melalui tingkap salon rambut. Setiap kali begitu, hati saya terasa hangat. Taufik telah cuba memahami sepenuhnya kehidupan saya. Pada suatu hari, saya mempunyai hari kerja yang teruk di balai polis dan Taufik menghiburkan saya. Luisa benar-benar seorang yang hebat. Awak tidak pernah berputus asa walaupun berada dalam keadaan sukar begini. Saya menggelengkan kepala. Bukan saya hebat, cuma saya tiada pilihan lain. Taufik memegang tangan saya. Tidak, hidup dengan jujur dalam keadaan sukar adalah perkara yang sangat sukar. Luisa sepenuhnya boleh berbangga dengan diri sendiri. Kata-kata itu menyembuhkan saya. Sepanjang hidup saya tidak pernah diiktiraf oleh sesiapa. Tetapi Taufik mencintai saya kerana diri saya. Dia tahu saya miskin, tahu saya susah, tetapi tetap memilih saya. Apabila sebulan hampir berlalu, Taufik berkata dengan wajah serius, "Luisa, saya ada perkara yang hendak dibincangkan." Kami sedang duduk di kedai kopi tempat kami bertemu kali pertama. Saya tegang. Saya takut dia akan mengucapkan kata perpisahan. "Jom balik ke Malaysia bersama saya, ya?" Taufik bertanya. Saya terkejut. "Apa awak cakap?" Taufik menggenggam tangan saya. "Kita kahwin, jom balik ke Malaysia dan mulakan hidup baru." Saya tidak terkata apa-apa. Itu adalah cadangan yang terlalu mendadak. Tetapi saya seorang polis, saya ada kad kaki tangan awam dan kehidupan saya di sini, Taufik mengangguk. "Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah, jadi saya akan beri awak masa. Awak ada ibu bapa, ada rakan-rakan. Bagaimana awak boleh tinggalkan semua untuk pergi?" Saya berkata Taufik tidak menunjukkan rasa tergesa-gesa. "Fikirlah perlahan-lahan. Saya perlu kembali ke Malaysia, tetapi saya akan tunggu berapa lama pun." Malam itu, saya tidak dapat tidur. Cadangan Taufik terus berlegar-legar di kepala saya. Pergi ke Malaysia bermakna saya perlu meninggalkan semua perkara saya. Tetapi tinggal di sini juga bermakna saya perlu menjalani kehidupan yang susah seperti ini sepanjang hayat. Seminggu kemudian, Taufik kembali ke Malaysia. Apabila berpisah di lapangan terbang, saya menangis. "Awak akan tunggu saya, kan?" Saya bertanya. Taufik tersenyum dan menjawab, "Sudah tentu, perasaan saya tidak akan berubah." Selepas Taufik pergi, saya merasa kosong. Tempoh sebulan bersama seperti mimpi, tetapi Taufik masih menghubungi setiap hari. Apabila bangun pagi, sudah ada mesej daripadanya, dan pada waktu malam kami akan membuat panggilan video. "Hari ini awak macam mana?" Taufik bertanya, dan saya menceritakan kepadanya tentang hari saya. "Letih sangat. Saya dimarahi oleh bos di balai polis." Taufik menghiburkan lagi, "Berusaha sedikit lagi, awak akan datang ke sini dan menjalani kehidupan yang lebih selesa." 2 bulan kemudian saya membuat keputusan, tinggal di sini juga tiada apa yang akan berubah. Bersama Taufik, saya boleh memulakan hidup baru. Saya menghubungi Taufik. "Taufik, saya akan datang ke Malaysia." Mendengar saya berkata begitu, suara Taufik menjadi gembira. "Betulkah? Awak akan datang sungguh?" Saya ketawa dan menjawab, "Ya, Prau, awak akan tunaikan janji, kan?" "Sudah tentu, saya akan sediakan semuanya. Luisa hanya perlu sediakan visa sahaja." Taufik berkata, jantung saya berdebar kencang. Akhirnya, hidup saya akan berubah, tetapi perkara yang paling sukar adalah berbual dengan ibu bapa. Selepas lama berfikir, pada suatu malam, saya berhati-hati membuka mulut kepada ibu bapa. "Ma, ayah, saya ada perkara yang hendak dikatakan." Duduk di ruang tamu, saya berkata dengan suara yang bergetar. Saya akan pergi ke Malaysia. Saya telah bertemu seorang lelaki Malaysia dan kami memutuskan untuk berkahwin." Kesunyian meliputi. Ayah saya yang bersuara dahulu. "Apa?" Ibu saya memandang saya dengan wajah pucat. "Luisa, apa yang kamu cakapkan ini?" Saya menjelaskan dengan terperinci dari awal. Bagaimana saya bertemu Taufik dan apa yang berlaku dalam sebulan yang lalu? "Tidak boleh." Ayah, saya berkata dengan tegas.
Kamu berniat mengikut seorang lelaki yang baru kamu kenal beberapa bulan untuk pergi ke tempat yang separuh dunia jauhnya? Kamu sudah gila ke? Ibu saya pula menangis. Louisa, tolong sedar. Bagaimana kamu tahu dia seorang yang baik atau tidak? Itu adalah reaksi yang saya jangkakan. Tetapi hati saya tetap sakit. Taufik seorang yang baik. Dia benar-benar mencintai dan menghormati saya. Ayah saya menjadi marah. Cinta. Baru beberapa bulan. Apa yang kamu tahu tentang cinta? Kamu ditipu, Ayah? Saya tidak ditipu. Taufik adalah orang yang ikhlas. Saya membantah, tetapi ayah saya tidak mendengar. Tidak boleh sama sekali. Selagi ayah masih hidup, ayah tidak akan biarkan kamu pergi. Malam itu, saya menangis seorang diri di dalam bilik. Saya menghubungi Taufik dan menjelaskan situasi. Ibu bapa saya menentang hebat. Apa yang perlu saya lakukan? Taufik berkata dengan tenang, saya akan kembali. Saya akan berjumpa ibu bapa awak secara langsung dan memujuk mereka. Betulkah? Tetapi tiket kapal terbang mahal, saya bimbang. Taufik ketawa, untuk Louisa, saya boleh lakukan apa sahaja. Saya akan tunjukkan keikhlasan hati saya kepada mereka. Seminggu kemudian, Taufik datang lagi ke Buenos Aires. Saya berjumpa dengannya di lapangan terbang dan menangis. Awak terpaksa bersusah payah kerana saya begini. Taufik mengusap rambut saya. Itu perkara biasa. Kerana Louisa adalah masa depan saya. Malam itu, Taufik datang ke rumah saya. Dia memberi salam hormat kepada ibu bapa saya. Selamat malam, Mak Cik dan Pak Cik. Saya Ahmad Taufik. Saya cinta Louisa. Ayah saya menjawab dengan dingin. Awaklah orang yang mahu membawa anak perempuan kami pergi, ya? Taufik menundukkan kepala. Ya, saya minta maaf tetapi saya benar-benar cinta Louisa dan ingin bertanggung jawab ke atasnya seumur hidup. Bertanggung jawab? Bagaimana awak akan bertanggung jawab? Ayah saya bertanya. Taufik mengeluarkan dokumen yang telah disediakan. Saya seorang pekerja pejabat. Ini adalah sijil kerja dan penyata akaun bank saya. Apabila Louisa tiba di Malaysia, saya telah bersedia supaya dia dapat menjalani kehidupan yang stabil. Ibu saya melihat dokumen-dokumen itu dan terkejut. Ini gaji sebulan awak? Taufik mengangguk. Ya, di Malaysia, ini adalah gaji purata. Louisa juga boleh mencari pekerjaan jika belajar bahasa Melayu. Ayah saya masih ragu-ragu. Masalahnya bukan wang. Jika anak perempuan kami pergi ke negara asing seorang diri, kesepian dan susah bagaimana? Taufik menjawab dengan serius. Saya sama sekali tidak akan membiarkan dia kesepian. Keluarga saya juga sudah bersedia menyambut Louisa. Bahasa Melayu pun tidak tahu. Bagaimana hendak hidup? Ibu saya bimbang. Taufik menjelaskan, saya akan mengajarnya. Dan di Malaysia juga ramai yang berbahasa Sepanyol. Ada juga komuniti Amerika Selatan, jadi Louisa tidak akan susah untuk menyesuaikan diri. Perbualan berlarutan sehingga larut malam, Taufik menjawab semua soalan dengan jujur. Mungkin merasakan keikhlasannya, wajah ibu bapa saya perlahan-lahan menjadi lembut. Beri kami seminggu. Ayah saya berkata, kami juga perlu berfikir. Dalam seminggu itu, Taufik datang ke rumah saya setiap hari. Dia membantu ibu saya mencuci pinggan dan membantu ayah saya di kedai. Ayah saya melihat kerajinan Taufik dan perlahan-lahan membuka hati. Budak itu nampak okey juga. Saya terdengar ayah berkata kepada ibu. Ibu saya juga mengangguk. Louisa bertemu orang seperti itu juga satu tua. Seminggu kemudian, ibu bapa saya bersetuju. Tetapi ada satu syarat. Selepas berkahwin setahun, kamu berdua mesti menjemput kami ke Malaysia. Kami mahu memastikan kamu benar-benar hidup dengan baik. Saya memeluk ibu bapa erat. Ya, saya janji. Taufik juga berjanji. Saya pasti akan menjemput Mak Cik dan Pak Cik datang. Saya akan tunjukkan kepada Mak Cik dan Pak Cik betapa bahagianya Louisa hidup. Malam itu, saya sangat gembira. Kehidupan baru saya akhirnya akan bermula. 2 bulan kemudian, saya menerima visa dan menempah tiket kapal terbang ke Malaysia. Saya menyerahkan surat perletakan jawatan di balai polis dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik salon rambut. Dia mengucapkan tahniah kepada saya. Louisa, hiduplah dengan gembira, ya? Semasa berpisah dengan ibu bapa di lapangan terbang, saya menangis teruk. Saya akan menghubungi selalu. Mak dan ayah jangan risau.
Ibu saya juga menangis, makanlah secukupnya dan jaga kesihatan, ya. Ayah, saya hanya memeluk saya dalam diam. Apabila naik kapal terbang, saya tidak menoleh ke belakang. Saya memutuskan untuk hanya melihat ke hadapan. Taufik memegang tangan saya, satu permulaan baru. Saya mengangguk. Ya, permulaan kita. Apabila tiba di Malaysia, saya sangat gemetar. Sebuah negara asing, sebuah lapangan terbang asing. Tetapi Taufik menggenggam tangan saya erat. Jangan risau, saya sudah sediakan semuanya. Ibu bapa Taufik datang menjemput kami di lapangan terbang KLIA. Ibu Taufik melihat saya dan gembira memeluk saya. Selamat datang, penat perjalanan jauh. Ayah Taufik juga menyambut saya dengan mesra. Menantu kita cantik sungguh. Rumah Taufik adalah sebuah pangsapuri yang bersih. Ia jauh lebih baik daripada tempat yang pernah saya tinggal. Ini rumah kita, Taufik berkata dengan bangga. Saya terharu, mulai sekarang, ini akan menjadi rumah saya. Seminggu kemudian, kami mengadakan majlis perkahwinan kecil, hanya dihadiri oleh rakan-rakan dan keluarga Taufik. Satu majlis yang sederhana. Saya memakai baju kurung, pakaian pengantin tradisional Malaysia. Melihat cermin, saya merasa seperti seorang puteri. Selepas berkahwin, saya mula menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Saya belajar bahasa Melayu setiap hari, dan Taufik mengajar saya selepas waktu kerja. Pada mulanya memang sangat sukar. Saya tidak boleh membaca tulisan Rumi dan pergi ke pasar raya untuk membeli barang juga sangat susah. Tetapi saya sentiasa melalui perkara yang menakjubkan. Suatu hari, saya terlupa dompet saya di kedai kopi. Saya panik kembali mencari, dan pekerja itu masih menyimpannya dengan utuh. Saya tahu kakak akan kembali mencarinya. Pekerja itu tersenyum dan memberikan dompet itu kepada saya. Jika di Argentina, pasti ia tidak akan pernah kembali. Hari itu, saya terkejut. Saya fikir rakyat negara ini terlalu jujur. Pada suatu masa lain pada pukul 11 malam, saya ada urusan untuk pergi ke kedai serbaneka. Taufik ada urusan, jadi saya terpaksa pergi seorang diri. Saya sangat takut. Di Argentina, itu adalah perkara yang tidak dapat dibayangkan. Tetapi apabila keluar, jalan raya masih terang dan orang ramai masih berjalan seperti biasa. Dalam perjalanan pulang dari kedai serbaneka, air mata saya berlinangan. Inilah keselamatan. Inilah kehidupan yang saya idamkan. Tempat di mana saya boleh berjalan seorang diri pada waktu malam tanpa rasa takut. Kehidupan yang dijanjikan Taufik kepada saya telah menjadi kenyataan. Apabila saya telah tinggal di Malaysia selama setahun, saya menjemput ibu bapa saya melawat. Taufik menyediakan semua kos dari tiket kapal terbang hingga tempat tinggal. Saya mahu menunjukkan Malaysia yang sebenar kepada mak dan ayah, kata Taufik. Pada hari ibu bapa, saya tiba di lapangan terbang Clear. Saya sangat gembira. Sudah setahun saya tidak berjumpa ibu bapa. Ibu saya melihat saya dan terus menangis. Luisa, kamu kurus sedikit, pasti tidak makan dengan baik ya? Ini adalah cara orang Malaysia menunjukkan keprihatinan. Ayah saya pula sentiasa terkejut apabila melihat Malaysia. Di sini bersih betul. Di jalan tiada sebatang sampah pun. Saya merasa sangat bangga. Saya boleh dengan bangga menunjukkan kepada ibu bapa tentang negara yang saya pilih. Malam pertama, kami pergi ke sebuah restoran. Selepas selesai makan dan keluar, ibu saya baru sedar telah meninggalkan beg tangan di restoran. Alamak, mati, ibu saya panik. Saya cepat-cepat kembali ke restoran. Beg tangan itu masih utuh di atas kerusi, tidak disentuh oleh sesiapa. Pekerja itu berkata, nampak macam milik pelanggan, jadi kami biarkan saja di situ. Ibu saya kelihatan tidak percaya. Lusa, kenapa orang di sini boleh jadi begini ya? Saya ketawa dan menjawab, Malaysia memang begini, Mak. Mula-mula saya pun terkejut. Ayah saya berkata kepada Taufik, menantu, negara ini sungguh hebat, berbeza sama sekali dengan negara kita. Hari kedua, saya membawa ibu bapa saya ke sekitar Taman KLCC dan kawasan berdekatan. Sudah lebih pukul 11 malam, tetapi jalan raya masih terang dan ramai orang lalu lalang. Melihat gadis-gadis muda berjalan seorang diri, ibu saya terkejut. Luisa, gadis-gadis itu berjalan seorang diri, tidak bahaya ke? Ibu saya bimbang. Saya menjelaskan, di sini malam pun selamat, Mak. Saya, setiap hari berjalan-jalan pada waktu malam, tidak pernah merasa takut. Muka ayah saya berkerut. Luisa, ayah memanggil saya.
Ya, ayah. Apabila saya menjawab, ayah memegang tangan saya. Cukup dengan mengetahui kamu boleh hidup di tanah ini tanpa perlu takut, ayah sudah bersyukur. Kamu telah membuat pilihan yang betul. Saya menangis. Ayah saya telah mengiktiraf pilihan saya. Taufik yang berdiri di sebelah juga menyeka air mata. Ibu saya juga menangis dan memeluk kami. Ibu bapa saya tinggal di Malaysia selama seminggu. Mereka juga telah melawat hospital dan mencuba LRT, MRT. Di sini kos hospital murah begini. Ibu saya terkejut apabila saya menjelaskan tentang sistem insurans kesihatan Malaysia. Beliau lebih terkejut lagi. Kalau di negara kita, kos ini mesti 10 kali ganda. Ayah, saya mengeluh. Luisa, di sini jika sakit pun tidak perlu risau apa-apa lagi. Saya mengangguk. Ya, sebab itu saya merasa sangat tenang. Pada hari ibu bapa saya kembali di lapangan terbang, ibu berkata, Luisa, hiduplah dengan gembira, ya. Ini rumah kamu sekarang, jangan risau apa-apa. Ayah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Taufik. Menantu, terima kasih kerana menjaga anak perempuan kami. Selepas ibu bapa saya kembali ke Argentina, saya semakin yakin dengan pilihan saya. Saya tahu bahawa datang ke Malaysia adalah keputusan yang paling menakjubkan dalam hidup saya. Sekarang saya benar-benar bahagia. Pada tahun kedua perkahwinan, satu perkara yang menakjubkan berlaku. Seorang rakan sekerja Taufik bekerja di sebuah stesen radio. Selepas mendengar cerita kami, dia ingin menampilkannya dalam programnya. Kisah Luisa sungguh menyentuh hati. Boleh awak datang ke stesen radio dan menceritakannya? Taufik bertanya. Saya malu. Tetapi berfikir ini juga satu peluang untuk berlatih bahasa Melayu, jadi saya bersetuju. Program radio itu disiarkan secara langsung. Pengacara bertanya, bagaimana anda boleh datang ke Malaysia? Saya menjawab dalam bahasa Melayu yang masih bergetar. Saya bertemu suami saya dan jatuh cinta kepadanya. Malaysia adalah negara yang selamat dan baik. Selepas program disiarkan, sambutan sangat menggalakkan. Orang ramai berkata, mereka sangat terharu dengan cerita saya. Dan seminggu kemudian, saya menerima email, ia daripada sebuah syarikat yang pakar dalam ekspor kandungan budaya Malaysia ke Amerika Selatan. Kami telah mendengar wawancara radio Cik Luisa. Syarikat kami sedang mencari kaki tangan yang bertanggungjawab dalam penterjemahan dan penyuntingan bahasa Sepanyol. Boleh Cik Luisa datang untuk temu duga? Saya tidak percaya. Jemputan bekerja, saya menunjukkan kepada Taufik. Dia juga terkejut. Luisa, ini peluang yang sangat baik. Awak cubalah. Apabila pergi temu duga, saya sangat gemetar. Tetapi penemu duga sangat peramah. Tahap bahasa Sepanyol anda di tahap mana? Saya menjawab dengan yakin. Itu bahasa ibunda saya. Saya juga boleh berbahasa Inggris. Anda suka drama atau muzik pop Malaysia? Penemu duga bertanya. Saya menjawab dengan jujur. Selepas bertemu suami saya telah menonton banyak. Sangat menarik. Rakan-rakan saya di Amerika Selatan juga semua sangat suka. Seminggu kemudian, saya menerima notis berjaya dalam temu duga. Saya sangat gembira. Taufik mengangkat saya. Luisa, tahniah. Bagusnya. Hari pertama bekerja, saya sangat gemetar, tetapi rakan-rakan sekerja menyambut saya dengan mesra. Kak Luisa, saya sudah dengar program radio. Sungguh menyentuh hati. Ramai orang tahu cerita saya. Tugas saya adalah menterjemah drama dan program hiburan Malaysia ke bahasa Sepanyol. Saya membuat sarikata supaya penonton Amerika Selatan boleh memahaminya dengan mudah. Pada mulanya sangat sukar, tetapi perlahan-lahan kemahiran saya bertambah baik. Apabila tiba hari menerima gaji, saya melihat akaun bank dan menangis. Gaji sebulan saya lebih banyak daripada jumlah wang yang saya peroleh dalam 3 tahun di Argentina. Gaji sebulan lebih banyak daripada 3 tahun bekerja, sungguh tidak dapat dipercayai. Saya segera menghantar wang kepada ibu bapa. Mak, ayah, gunakan wang ini untuk berpindah ke rumah yang lebih baik. Ibu saya menelpon dan menangis. Luisa, ini semua wang kamu? Saya menjawab dengan bangga. Ya, ini wang yang saya peroleh. 6 bulan kemudian, gaji saya meningkat lagi. Syarikat telah mengiktiraf keupayaan saya. Saya memahami pasaran Amerika Selatan dan terjemahan juga sangat tepat. Bos memuji saya. Terima kasih kepada Luisa
Kadar tontonan di Amerika Selatan telah meningkat. Setahun kemudian, saya telah membelikan ibu bapa sebuah rumah baru di Argentina. Saya juga telah membayar semua hutang mereka. Kos hospital, ibu juga saya yang tanggung. Ayah saya berkata melalui telefon, "Luisa, kamu telah menyelamatkan seluruh keluarga kita." Saya menangis. Hakikat bahawa saya, yang pernah menjadi beban keluarga, kini boleh membantu ibu bapa membuat saya sangat bahagia. Taufik berdiri di sebelah dan memeluk saya. "Luisa benar-benar hebat. Rumah baru ibu bapa saya berada di kawasan kejiranan yang baik di Argentina. Ibu bapa saya telah memberitahu jiran-jiran. Anak perempuan kami telah berjaya di Malaysia. Kami ada menantu Malaysia. Ibu bapa saya telah menjadi terkenal di kawasan kejiranan, dipanggil pasangan yang mempunyai menantu Malaysia. Rakan-rakan ibu saya semua cemburu. Oh, anak perempuan awak bertuah sungguh. Kalaulah anak perempuan saya juga bertemu seorang lelaki Malaysia." Malah ada seorang rakan berkata kepada anak perempuannya, "Mengapa kamu tidak bercinta dengan seorang lelaki Malaysia?" Lihat Luisa itu, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Ibu saya ketawa dan menceritakan semula melalui telefon, "Luisa, terima kasih kepada kamu. Mak dihormati oleh semua orang di kawasan kejiranan. Saya merasa sangat bangga. Saya telah membuktikan bahawa pilihan saya adalah betul." Kadang-kadang rakan-rakan di Argentina menghubungi saya. "Luisa, di Malaysia seronok ke? Saya pun mahu pergi ke sana." Saya menjawab dengan jujur, "Sangat seronok, tetapi tidak mudah. Perlu belajar bahasa dan budaya juga berbeza. Tetapi jika berusaha, ini adalah negara yang mempunyai banyak peluang." Di syarikat saya sentiasa dinaikkan pangkat. 2 tahun kemudian, saya menjadi ketua pasukan jualan wilayah Amerika Selatan. Saya mempunyai kaki tangan di bawah saya, ada orang Malaysia dan orang asing. Suatu hari apabila menemu duga kaki tangan baru, seorang gadis Argentina datang. "Cik Luisa, saya sangat mengagumi Anda. Saya juga mahu jadi seperti Anda." Gadis itu berkata, "Saya terharu, saya telah menjadi contoh kepada seseorang." Pada tahun ketiga, saya menjemput ibu bapa saya ke Malaysia lagi. Kali ini mereka tinggal sebulan. Ayah saya melawat syarikat saya dan air mata berlinangan. "Luisa, tidak sangka kamu bekerja di syarikat sebesar ini." Ibu saya pula terkejut melihat rumah saya. "Kami telah berpindah ke Pangsapuri yang lebih besar." "Luisa, ini rumah kamu?" Saya ketawa dan menjawab, "Ya, milik saya dan Taufik." Ibu bapa saya benar-benar sangat menyayangi Taufik. "Menantu, terima kasih banyak-banyak. Kamu telah mengubah hidup anak perempuan kami." Taufik menjawab dengan rendah diri, "Tidak, ini semua kerana Luisa sendiri yang berusaha untuk mencapainya. Sekarang saya sudah berusia 30 tahun. Saya telah datang ke Malaysia selama 7 tahun. Melihat kembali segala-galanya benar-benar seperti mimpi. Daripada seorang gadis yang menerima gaji RM2.800 dan terpaksa bekerja sambilan di salon rambut. Kini, saya telah menjadi ketua pasukan di sebuah syarikat besar. Saya juga sudah mempunyai anak. Seorang anak perempuan yang cantik, nama anak saya Sofia. Anak ini juga mempunyai nama Malaysia iaitu Dahlia. Dahlia sedang belajar kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Sepanyol. Saya bercakap dengan anak saya dalam bahasa Sepanyol dan Taufik menjawab dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang saya berkata kepada Dahlia, "Dahulu Mama sangat susah, tetapi Mama tidak berputus asa. Sebab itu sekarang Mama boleh bahagia." Dahlia bertanya, "Mama suka Malaysia?" Saya ketawa dan menjawab, "Ya, sudah tentu. Malaysia adalah negara yang telah membawa harapan kepada Mama. Saya masih berjalan-jalan setiap malam. Saya suka berjalan seorang diri di kawasan Pangsapuri. Perasaan selamat yang saya rasakan ketika pertama kali datang ke Malaysia 7 tahun yang lalu masih utuh. Saya tidak mahu lupa betapa berharganya dapat berjalan tanpa rasa takut. Ibu bapa saya kini hidup dengan sangat selesa. Ibu saya sihat dan ayah saya sudah bersara dari kedai. Mereka hidup mewah berkat wang yang saya hantar. Setiap bulan kami membuat panggilan video untuk melihat satu sama lain. Luisa, ayah bangga dengan kamu." Setiap kali mendengar ayah berkata begitu, saya merasa terharu. Taufik masih mencintai saya seperti dahulu. "Bertemu awak,
adalah tuah terbesar dalam hidup saya, katanya. Saya juga membalas, saya pun sama. Awak telah menyelamatkan hidup saya. Kami kadang-kadang pulang melawat Argentina. Saya mau menunjukkan kampung halaman Mama kepada Dahlia. Apabila berjalan-jalan di jalanan Buenos Aires, kenangan kembali. Apabila berdiri di hadapan perhentian bas tempat saya bertemu Taufik buat kali pertama, perasaan kembali segar. Takdir kita bermula di sini, saya berkata dan Taufik ketawa. Jika papan tanda itu tidak jatuh, bagaimana agaknya? Saya menggenggam tangannya erat. Kita tetap akan bertemu juga kerana itu adalah takdir. Kisah saya kedengaran seperti keajaiban, tetapi ia adalah kebenatan. Kisah tentang seorang anggota polis wanita Argentina yang menerima gaji 2,800 telah menemui kehidupan baru di Malaysia. Ini bukan sahaja kisah saya, itu adalah peluang yang diberikan oleh negara Malaysia kepada saya dan adalah hasil daripada taufik yang telah mempercayai saya. Walaupun sekarang sedang bekerja di Malaysia, saya masih berfikir, mujur saya tidak berputus asa dengan impian, mujur saya berani pergi ke tempat baru, dan lebih-lebih lagi, mujur saya percaya dan mengikut cinta. Saya ingin berkata kepada mereka yang mendengar cerita saya bahawa hidup tidak dapat diramalkan. Tetapi apabila peluang datang, jika anda berani merebutnya, hidup anda boleh berubah sama seperti saya. Sekarang saya benar-benar bahagia. Dan saya akan menjaga kebahagiaan ini selama-lamanya. Bagaimana cerita hari ini? Jika anda menyukai cerita ini, sila langgan, tekan suka, dan hidupkan notifikasi untuk mengikuti lebih banyak cerita lain, ya.